Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Salam sejahtera. Okey, cikgu harap awak semua sihat. So hari ni minggu ni adalah minggu yang ke-8 kelas kita online. So cikgu harap awak boleh lagi lah mengikuti kelas online PDPR walaupun nanti bulan 4 nanti awak dah ke sekolah. So nanti kita akan bersemuka lah. Jadi kita akan teruskan kita punya syllabus pada hari ini kelas PGPK, iaitu topik perhubungan. Kalau untuk awak buka buku teks, sebelum muka surat ni ada satu topik yang lain, tapi cikgu skip. Cikgu pergi ke topik yang kedua. Soalnya kita akan sambung kat kelas nanti. Untuk topik yang pertama tu. Okay, untuk topik yang perhubungan ni, topik yang kedua, kalau awak ada buku teks, buka muka surat 162. Okay, kemudian awak tengok hari ni kita akan membincangkan dan kita akan belajar lah mengetahui serba sedikit berkenaan tentang perhubungan. Yang pertama, awak akan tahu tentang memerihal maksud persahabatan. Ni mungkin awak dah faham lah. Tapi nanti kita akan tengok ada berapa jenis persahabatan. Kemudian, menerangkan perbezaan pelbagai jenis persahabatan. Awak nampak tak yang cikgu share ni? Nampak tak? Nampak juga kalau awak kurang nampak, awak boleh tengok buku teks lah. Cikgu besarkan sikit. Okay. Kemudian yang ketiga, awak akan tahu nanti membincangkan kepentingan menjaga batas pergaulan dalam persahabatan. Dan juga yang terakhir, awak akan mengetahui tentang menjana idea, cara berkomunikasi, bercakap lah ni secara berkesan dalam persahabatan. Okey, boleh Okey, seterusnya cikgu akan paparkan slide. Cikgu ada sedikit video untuk anda. Okey. Alright. Okey, so hari ni kita akan belajar topik ni lah perhubungan persahabatan. Nampak tak? Boleh respon tak? Nampak. Nampak Okey. Nampak. So, 오늘은 기초 체력 평가다. cikgu akan 죽을 다해서 뛰도록 알겠지? 하여튼간에 그거 끝나고 힘 남. asal slide ni dah dekat tengah-tengah ni. 자, 오늘은 Okey, so kita akan tengok video ini. Dia memaparkan tentang persahabatan. Ni cerita Korea tak silap cikgu. Walaupun cikgu tak ada layan Korea sangat kan. So awak tengok video ni. Ni kenapa jadi okey. Alright. So awak akan tengok video ni lebih kurang dalam 40 minit ni. Cikgu cepat-cepatkan jugalah. So awak akan tengok dalam adegan dalam cerita ini, dia memaparkan tentang best friend. Yang mana apa? Nanti awak tengok sendiri. Takkan cikgu nak cerita kan? So boleh nampak So cikgu akan play start play lah video ni. Okey, awak boleh tengok. 힘든 일 있으면 나한테 얘기해. 맞지? Boleh baca dia boleh bawa ni 이들이 챙기는 거 봐라. 아주 다정부스, 내 다정부스야. Alright. 그러게. 우리 이들이 아파서 결석할 때도 Boleh tengok dia punya tu subtitle. 공부도 진짜 잘하잖아. 이번에 연합으로 한 군데 특별반 뽑는 게 있는데 거의 확정. 와, 여기 들어가기가 Untungnya lah kalau sekolah awak dia punya tanda dia bersih macam ini, cantik macam ini ni adalah sekolah swasta ni. Okey, teruskan sambung. Awak jangan tidur pula tau. Cikgu buka cerita ni. Nanti cikgu tanya. 너였거든. 아마 저녁도 같이 먹고 들어올 거야. 그러다가 Okey. Alright dah. Alright. So dah habis lah kita punya video. Mungkin tak lama sangat, dalam 10 minit tu. Okey, kemudian okey. Alright Awak dah sediakan popcorn ke? Okey, alright. So berdasarkan cerita tadi, awak boleh tengok ada beberapa watak yang mana tak payah cikgu cerita. Cikgu nak tanya lah, boleh? Cikgu nak tanya okey, Angeline. Okey, Angeline, berdasarkan cerita tadi, apa pandangan awak
Berkenaan tentang persahabatan. Hmm, tak tahu cikgu. Tak tahu. Okay. Specialist ke baru dia? Okay, tak apa. Okay, so tadi dalam cerita tadi tu, Pasal bully ke cikgu? lebih kurang macam itulah. Pasal bully yang mana kalau tengok dari segi luaran, kawan yang membantu dia tu, kawan yang membantu Gideon ni, dia lah sebenarnya yang membuli Gideon tu. Tapi ada kawan lagi seorang tu dia perasan. Dia tu mungkin ada sambungan dia, tapi cikgu ambil scene-scene je supaya awak boleh feel macam mana persahabatan yang berlaku mungkin di persekitaran sekolah. Ada tak yang macam itu berlaku pada diri awak? Ada tak? Ada banyak cikgu. Ada. Oi, banyak nanti story yang dengan cikgu dekat sekolah nanti. Okay, alright. So kat situ kalau awak tengok ada jenis yang kawan saja, sahabat, lepas tu sahabat yang rapat, lepas tu orang kata apa, teman sejati. Tu dah lain lah. Tapi untuk hari ni kita akan sambungkan, kita akan sambung. So awak tengok kat situ tadi ada beberapa karakter, yang kat situ ada 3 lah karakter yang utama. Yang watak utama dia Gideon, lepas tu ada kawan dia yang suka bully tu, ketua kelas. Dan juga ada seorang lagi ni yang muka dia ni. Dia ni yang Sorry. perasan. Ya betul. Okey, bagus Alright, so kita akan tengok slide yang seterusnya. Okay. Alright. Okey, persahabatan dari segi maksudnya boleh tengok amalan sosialisasi, sosial, bersosial. Maksudnya bergaul, Yang penting kepada setiap individu kerana persahabatan akan apa? Akan membentuk kehidupan yang lebih bermakna, yang lebih best. Hubungan persahabatan mula berkembang untuk meningkatkan keterbukaan, maksudnya menerima, dan keakraban dalam sesuatu hubungan. Ini persahabatan tau. Ni cikgu tak cerita pasal couple ke, itu tak termasuk dalam tu. So, komunikasi berkembang daripada hubungan yang tidak rapat menjadi lebih dekat dan lebih mengenali individu lain secara apa? Secara lebih mendalam. Itu namanya persahabatan. Semakin terbuka komunikasi yang terjalin, maka semakin erat persahabatan. Ni mungkin awak dah sedia maklum lah. Kemudian seterusnya, hubungan persahabatan yang akrab biasanya memerlukan pertimbangan berkaitan sekatan dan batasan. Dia ada dia punya gap dia. Dia ada dia punya batasannya dalam perhubungan. Suatu perhubungan tidak akan berkekalan sekiranya hanya satu pihak saja yang berusaha untuk menjalinkan tali persahabatan tersebut. Persahabatan yang harmoni menjamin kesejahteraan dan kestabilan emosi seseorang. Kalau awak tengok kat situ, persahabatan yang melibatkan beberapa kombinasi perasaan. So ada hormat, ada cinta, kepercayaan, kesetiaan dan kasih sayang. Ini sememangnya berlaku dalam diri awak, dalam diri cikgu, senang kata dalam diri manusia lah. Dan mereka tak boleh hidup seorang-seorang, mereka mesti hidup secara berkawan. Itu yang kita panggil persahabatan. Alright, seterusnya, batas-batas pergaulan dalam persahabatan. Kalau awak tengok kat situ, batas-batas ini adalah penting agar dapat persefahaman tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan dalam persahabatan itu. Kedua-dua pihak mestilah mempunyai jalinan perhubungan yang ikhlas dan berterus terang. Seseorang dapat menyuarakan perasaan sekiranya ada sesuatu yang tidak kena dengan persahabatan tersebut. Contohnya apa? Tindakan atau perkara yang melampaui batas perhubungan persahabatan. Contohnya macam cerita tadi tu. So dia dah sampai ke tahap apa? Memukul Gideon tu, ketua kelas dia. Sebab dia excellent dalam physical education punya kelas. Sebab kalau awak tengok situ ada cikgu dia buat apa? Buat test larian So Gideon ni antara yang terbaik lah. Ketua kelas dia tu
kurang baik dia punya result dia. Jadi kalau awak tengok kat situ nampak macam kawan yang baik, tetapi di belakangnya rupanya dia lah yang belasah Gideon tu. Okey. So awak tengok kat situ, awak tengok ni, perkara yang melampaui batas perhubungan persahabatan ada banyak ni. So antaranya yang tadi tu lah, yang video tadi yang cikgu tunjukkan tu, dia belasah. So sini. Tengok ni, membuli secara psikologi, fizikal dan emosi. Psiko. Kalau contohnya awak dia berbeza. Membuli ni dia dah tahap macam orang kawan awak tu, awak buat dia teruk. Macam itulah senang kata, ayat bahasa mudah yang awak boleh faham. Kalau awak macam bergurau tu berbeza. Bergurau tu dia tak selalu, kan? Dan kawan tu pun dah faham dah awak karakter macam gitu, boleh bergurau dan sebagainya. Tapi kalau dah masuk ke level membuli ni, dia dah mengakibatkan orang yang dibuli tu akan stres, akan memberikan tekanan kepada dia. So antaranya awak tengok sini, memberi tekanan kepada anda untuk melakukan sesuatu yang anda tidak selesa buat. Contohnya kalau dekat asrama tu dia suruh apa? Dia suruh basuhkan baju. So benda tu yang awak tak nak buat, awak yang kena paksa buat. So senang kata paksa lah. Kemudian yang kedua, mengambil kesempatan atau mempergunakan diri anda untuk kepentingan secara fizikal, sosial, mental dan kewangan. Contoh kewangan ni paut duit lah. Dekat sekolah. Ada tak yang buat gitu? Kalau ada tu maksudnya awak dah melampaui batas perhubungan persahabatan. Membocorkan rahsia yang anda berdua berkongsi kepada orang lain. Mengadu domba ke, so ni masuk dalam kategori ni lah. So dia kawan tidak jujur sini, jujur dan ikhlas kat sini. Dia tak ikhlas lah. So dia membocorkan rahsia. So bila kita dah belajar tentang perhubungan ni, guna awak jangan melampaui batas persahabatan. Ini yang kita belajar. Kemudian mempersalahkan anda tanpa sebarang alasan sekiranya sesuatu perkara yang tidak baik berlaku terhadapnya. Kalau ada benda ni yang berlaku pada diri awak, so kawan awak tu dah melampaui batas. Asyik awak je kena salahkan, ataupun kalau dalam kumpulan tu asyik orang tu je yang kena jadi bahan. Itu pernah berlaku, betul? Jadi kita kena mempertimbangkan sebab awak semakin dewasa dan kita boleh berfikiran yang lebih matang. Kemudian memberi nasihat yang tidak baik supaya nama baik anda tercemar. Ini pun dah melampaui. Melakukan fitnah terhadap anda, bertindak secara fizikal, macam tadi tu dalam video tadi tu. Membuli dan juga mengugut. So itu adalah batas-batas ataupun perkara yang melampaui batas perhubungan persahabatan. So yang merah ni yang cikgu buat ni kotak ni. Okey. Kemudian, dia tengok ni, tahap keakraban. Maksudnya tahap dalam bahasa Melayu ni kita panggil juga kejelikatan dalam persahabatan. So tahap keakraban, awak tengok sini. Ini dah lebih kepada persahabatan yang intim. Ni lah. Awak tengok persahabatan intim ni apa? Individu yang sangat rapat dan mesra serta boleh berkongsi perasaan, pendapat, pandangan peribadi. Mereka ini merupakan tonggak dalam kehidupan seorang remaja. Ni sahabat intim. Ini masuk dalam persahabatan ni. Dia bukan masuk dalam ahli keluarga tau. Ahli keluarga tu lain. Pasangan, ibu apa tu dah bukan sahabat. Itu adalah ahli keluarga. Okey, awak tengok yang kedua. Sahabat karib. Sini. Sahabat karib yang warna kuning ni. Okey, sahabat karib. Haris tolong baca sahabat karib. Sahabat karib. Ya, betul. Individu yang sudah lama dikenali dan sering meluangkan masa dan melakukan aktiviti bersama seperti menonton wayang, saling kunjung dan makan bersama. Anda juga boleh berkongsi perasaan, pendapat dan memberi pandangan dengan selesa. Okey, baik. So itu adalah dikategorikan sebagai sahabat karib. Jadi nanti awak boleh tengok kawan awak yang sekeliling awak ni dia dalam kategori mana? Sahabat karib ke, sahabat intim ke, sahabat biasa atau pengenalan. Okey, alright. So yang seterusnya dalam lingkungan ni, yang lapisan yang seterusnya sahabat biasa. Sahabat biasa, Navin tolong baca.
Cikgu tak dengar. Yang mana yang sahabat biasa? Sahabat biasa. Yang ni. Kumpulan individu yang wujud dalam kehidupan dan mempunyai minat atau hala tuju yang mungkin sama. Individu-individu ini adalah seperti rakan sepasukan anda atau rakan yang menghadiri kelas yang sama. Ya, betul. Seperti mana awak dalam kelas 3 Ibnu Sina. So, semua kawan awak tu adalah sebenarnya sahabat biasa. Tetapi dalam sahabat biasa tu nanti akan hadir sahabat karib dan akan hadir sahabat intim. So faham Okay, kemudian kenalan. Ini adalah kumpulan individu yang anda kenal dan sering berjumpa semasa contohnya berada di mana? Di sekolah, di kawasan taman perumahan awak, di kampung awak dan sebagainya. So ini kita panggil sebagai kenalan. Contohnya macam awak dekat kampung Bekuk, betul? Ataupun kampung Caah. So awak pernah nampak muka dia ni. So itu adalah kenalan saja. Tapi sebenarnya kalau awak tengok lingkaran ini, daripada sesuatu tempat tersebut, kalau awak ada perhubungan yang akrab, yang rapat, misalnya awak ada berbual, awak selalu berkunjung, dia akan berubah kepada kenalan, kepada sahabat biasa kepada sahabat karib dan juga akhirnya sahabat intim. So awak boleh tengok dia punya definisi setiap keakraban dalam persahabatan tu. Boleh Okay, kemudian yang seterusnya kita pergi kepada komunikasi terbuka. Persahabatan yang akrab adalah dengan mempraktikkan komunikasi terbuka, iaitu berterus terang tetapi berhemah. Maksudnya berhemah ni dengan penuh dengan penuh adab dan tata tertib lah. So kita boleh berkomunikasi secara verbal atau bukan verbal. Verbal ni apa? Verbal ni apa? Faizul. Faizul? Verbal ni kat sini apa maksud dia? Kita boleh berkomunikasi secara verbal. Verbal? Tegang-tegangan. Secara langsung, secara direct, betul? Okey, lagi satu, bukan verbal apa? Macam hantar surat. Betul, tanpa bahasa secara langsung. Contohnya surat ke, sekarang ni apa, WhatsApp ke kan? Okay, so itu adalah yang dikatakan komunikasi verbal atau bukan verbal. So berikut adalah contoh-contoh tindakan berkomunikasi dengan sahabat untuk memelihara dan menjaga persahabatan. So ada, awak tengok sini. Yang pertama, bercakap menggunakan kata ganti nama diri. Contohnya, pakai nama awak macam bahasakan diri awak tu nama awak. Kan? Kemudian cuba berfikir dan mencari seberapa banyak penyelesaian yang boleh. Ini contoh-contoh tindakan berkomunikasi lah dengan kawan. So antaranya awak menjadi pendengar yang baik. Bukan awak je yang cakap. Awak mesti kena give and take dengan kawan awak. Okay, pastikan anda faham niat atau kehendak rakan. Mencari penyelesaian yang terbaik sekiranya berlakunya berlakunya konflik lah. Sebab awak nak menjaga nilai persahabatan tu. Dan sekiranya tidak berjaya, cuba lagi. So awak try pujuk. Contohnya berikan hadiah ke, kalau awak ada berlaku perselisihan faham. Tapi cuma cikgu nak ingatkan kat sini, dalam persahabatan nanti awak akan jumpa kawan-kawan awak yang suka mengadu domba. Yang tak ada cerita tu tapi dia adakan. So itu mungkin awak akan berlaku. Sama ada di sekolah ke ataupun nanti awak di tempat kerja. Itu mungkin akan berlaku lah. Tapi tak apa, makin lama awak membesar, kita dah belajar tentang komunikasi terbuka ni, kita akan mengetahui tindakan-tindakan yang sepatutnya yang kita akan buat secara rasional. Kemudian yang terakhir, awak tengok sini, berfikir sebelum bercakap. Tengok ni. Okay, adakah kritikan atau teguran anda sering menyakiti hati sahabat? Yang tu awak kena tanya diri awak sendiri. Ada tak? Kalau aku cakap ni mesti ada orang macam terasa, senang kata bahasa awak sekarang ni sentap ke? Atau anda sering sakit hati dengan kritikan dan teguran sahabat anda. So maksudnya awak bagi nasihat boleh, tapi bila kawan awak tegur awak tak boleh. So ada juga orang jenis yang begitu. So mari kita lihat apakah langkah-langkah yang perlu kita buat sebelum bercakap untuk mengekalkan keharmonian hubungan persahabatan. Kalau awak tengok sini ada 7
7 langkah. Kalau awak tengok kat dalam buku teks awak pun ada. Buku teks awak tu ada juga. Okay. So, kita tengok kat sini. Ada 7 langkah. Okay, langkah yang pertama. Pertimbangan. Saya perlu menyuarakan dengan hati terbuka atau berhati-hati dengan kata-kata saya. Senang kata kat sini, awak berkata, contohnya awak nak beri teguran kepada kawan awak sayang dia. So, awak beri teguran dengan cara awak menjaga adab dia secara berhikmah. Awak cakap baik-baik dia. Bukan awak cakap secara menengking dan sebagainya. So, awak boleh pertimbangan. So, yang kedua, tujuan. Adakah saya bercakap ini bertujuan untuk menyakiti hatinya atau menegur untuk kebaikan? So, awak tanya pada diri awak sendiri. Yang ketiga, pilihan. Adakah saya patut berdiam diri saja atau bercakap sesuatu? Yang ini yang ramai orang banyak ambil apa? Banyak ambil diam saja. Dia suka kawan dia. Maksudnya dalam keadaan yang lebih teruk lah. So sini ada berlakunya iri hati. Tapi kalau awak untuk kebaikan dia, awak perlu bercakap sesuatu. Okay. So empathy. Perspektifnya dan saya mungkin berbeza. Saya patut faham situasinya. Empathy ni maksudnya awak berada di kasut orang itu. Dia berbeza dengan simpati. Simpati awak hanya simpati saja. Awak hanya kesian. Oh, kesiannya. Dia sakit, kaki dia terluka. Tapi kalau awak empati, awak tolong dia. Tolong carikan Handy Plus, beri minyak gamat kat dia, tolong dia. Itu empati. So, lebih. Simpati hanya kesian je, tapi tak buat apa-apa. Itu maksudnya lah. Okay, yang kelima. Adakah tindakan ini akan memalukannya? Adakah dia akan malu dengan teguran saya? Dan bagaimana cara terbaik saya untuk menyampaikannya? Senang kata, kalau kawan awak tu tegur awak secara terbuka di halayak ramai, itu bertujuan untuk memalukan dia. Tapi dia berbeza lah kalau dia bergurau tapi dia minta maaf balik. Contohnya. Tapi yang sebenarnya teguran yang baik, sebagai sahabat, awak perlu cakap hanya awak dan dia saja. Boleh. Okay. Kemudian yang keenam, adakah cara penyampaian saya berhemah ataupun beradab? Awak kena tanya diri awak, apakah perasaan saya jika orang lain pula menegur saya sebegini rupa? Jadi bila awak bertanyakan begitu pada diri awak, awak akan berfikir sebelum bercakap. Dan yang terakhir sekali, adakah saya mendengar dengan teliti? Adakah saya memberi peluang yang wajar kepadanya untuk menjelaskan atau meminta maaf? Kepadanya ni maksudnya kawan awak tu lah. Jadi bila ada ketujuh-tujuh langkah ni, bila awak tanya pada diri awak, so benda ni kena praktis lah. Dia tak boleh awak belajar je terus awak faham. Dia kena buat. Baru awak akan berfikir sebelum bercakap. Tapi sebenarnya dalam persahabatan kita juga perlukan bergurau senda, betul tak? Kan usik mengusik, tetapi ada batasnya. Seperti mana yang kita belajar tadi dalam ini, slide ini. Ada batasnya. Okey, cikgu rasa itu saja untuk hari ini. Okey, apa yang awak perlu buat hari ini tugasan untuk tajuk perhubungan ni, cikgu nak awak listkan batas pergaulan dalam persahabatan. Tengok dekat buku teks awak ada. Kemudian dan juga ni langkah yang patut kita buat sebelum bercakap. So ada 7 langkah. Yang batas pergaulan ni kalau ada lebih, awak boleh taruh lebih. Paling kurang 5. Cikgu nak yang ini 5. Batas pergaulan dalam persahabatan. Kemudian ni langkah yang perlu awak buat sebelum bercakap. 7 saja. Okey, so ada 2 tugasan lah. Satu batas, yang kedua langkah. Okey, boleh? Boleh kelas? Okey, so so ada soalan tak? Bu, yang langkah dekat kita. Yang mana? Oh dekat dalam buku teks? Tak ada ke? Adalah. 168. Cuba tengok 168. Okey. Okey, ada Okey, cikgu rasa itu sahaja kelas kita pada hari ini. Sebelum kita bersurai, ada soalan tak? Okey, kalau tak ada soalan, cikgu harap awak faham apa yang kita belajar pada hari ini. Paling kurang pun awak ambil sedikit maklumat tu
dan awak boleh aplikasikan dalam diri awak. Okey? Boleh So itu saja untuk hari ini. So jangan lupa tugasan untuk minggu yang ke-8. Mana kawan yang tak masuk kelas tu nanti awak kena sampaikan ataupun cikgu ada buat rakaman di kelas ni. Cikgu ada buat rakaman. Okey, itu saja untuk hari ini. So jumpa di kelas yang akan datang. Okey, bye. Terima kasih, Cikgu. Okey, sama-sama. Terima kasih, Cikgu. Sama-sama. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih. Bye-bye. Okay, bye Navin. Okay, boleh left group Okay, boleh left group Intan, Lim Chin Long. Okay, terima kasih. Alright.